Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan tentang puasa dan manfaatnya dari sudut Islam dan sains. Nama saya Muhammad Afiq Haikal bin Hairul, ingin membentangkan tentang pengenalan puasa. Puasa satu ibadah yang wajib yang terdapat dalam rukun Islam yang ketiga. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum dan segala sesuatu yang boleh membatalkannya. Keistimewaan untuk orang yang berpuasa sangatlah banyak. Antara yang Allah SWT akan tunaikan adalah menyediakan satu pintu khusus di syurga bagi orang yang berpuasa ketika di dunia. Agama Islam amatlah menitik beratkan umatnya untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Akan tetapi ada pada waktunya haram untuk ditunaikan. Sebagai contoh, berpuasa pada hari pertama raya Aidilfitri. Seterusnya, Abdul Hadi akan membentangkan slide yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hadi bin Hassan. Syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama iaitu Islam. Setiap orang yang mengaku dirinya Islam wajib berpuasa fardu Ramadan. Selagi dirinya seorang Islam, maka adalah haram baginya untuk makan dan minum di siang hari Ramadan, walaupun dia sememangnya tidak berpuasa. Yang kedua iaitu baligh. Tanda baligh ialah dengan kedatangan haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak lelaki. Bagi anak perempuan, yang kedatangan haidnya yang pertama pada siang hari Ramadan, tidak wajib baginya mengqadakkan puasa hari pertama dia kedatangan haid itu. Kewajiban puasanya dikira sehari kemudian. Jika haid pertama datang pada malam Ramadan, maka kewajiban puasanya jatuh pada siangnya dan wajib diqadakkan puasa hari pertama ia haid. Yang ketiga iaitu berakal. Fikiran waras dan sihat. Orang gila tidak wajib puasa, tetapi jika gilanya hanya untuk sementara, maka adalah wajib ke atasnya untuk mengqadakkan puasa yang tertinggal semasa dia didatangi gilanya, iaitu apabila sudah siuman semula. Contoh orang gila yang sementara adalah seperti diserang histeria, sedih yang keterlaluan hingga lupa diri, atau yang menghadapi tekanan perasaan. Mereka ada kemungkinan boleh sembuh. Yang seterusnya iaitu berkuasa. Berkuasa artinya mesti ada kekuatan fizikal, iaitu kesihatan yang baik, serta mampu melakukan ibadah puasa fardu Ramadan. Dan yang terakhir iaitu bermukim. Orang Islam yang bermukim atau menetap dalam satu daerah wajib berpuasa apabila tiba Ramadan. Kelonggaran boleh tidak berpuasa adalah untuk para musafir yang berlayar kerana keperluan. Seterusnya iaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa iaitu yang pertama, sama seperti syarat wajib puasa, iaitu Islam. Tidak sah puasa orang kafir atau orang yang murtad dari agama. Yang kedua iaitu berakal. Tidak sah puasa orang gila dan juga kanak-kanak yang belum mumayyiz, kerana puasa memerlukan niat dan niat ini hanya boleh dilakukan orang-orang yang berakal sahaja. Seterusnya mumayyiz. Kanak-kanak apabila mumayyiz, sahlah puasanya tetapi belum wajib. Apabila sampai umurnya 7 tahun, ibu bapa atau penjaganya hendaklah melatihnya berpuasa jika tiada sebarang halangan, sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah SAW dalam hadis baginda mengenai solat. Apabila ia mencecah usia baligh, wajiblah atasnya untuk berpuasa. Yang keempat iaitu niat pada waktu malam puasa fardu. Dalam puasa wajib, niat harus ditetapkan sebelum fajar dan menyebutkan jenis puasanya. Niat ini biasanya terlaksana dengan makan sahur untuk berpuasa, maka hal itu sudah dianggap sah. Yang seterusnya iaitu suci dari haid dan nifas.
Tidak sah puasa orang yang kedatangan haid dan nifas, malah diharamkan mereka berdua berpuasa. Seterusnya, menahan dari perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri di sini bermaksud menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Contohnya seperti menahan diri daripada makan dan minum. Dan yang terakhir, puasa dilakukan pada hari-hari yang diharuskan berpuasa. Hari-hari sepanjang tahun merupakan waktu yang harus berpuasa kecuali 2 hari raya, hari-hari tasyrik dan hari syak. Orang-orang yang tidak memiliki syarat-syarat ini tidak sah puasanya. Seterusnya saya berikan kepada Muhammad Syahmi. Terdapat beberapa perkara yang boleh membatalkan puasa. Perkara yang pertama ialah makan atau minum di siang hari. Seseorang itu makan atau minum dengan sengaja pada siang hari, maka puasanya terbatal. Jika dia tidak sengaja makan atau minum, maka puasanya masih lagi boleh diteruskan. Yang kedua ialah muntah dengan sengaja. Jika seorang itu muntah dengan sengaja pada siang hari, maka puasanya masih lagi boleh diteruskan lah. Jika dia sengaja muntah, maka puasanya tidak dikira terbatal puasanya. Perkara yang ketiga ialah haid dan nifas. Haid dan nifas ni dia terjadi pada kaum wanita sajalah. Jika seseorang wanita itu datangnya haid atau nifas pada siang hari, maka puasanya tidak dikira batal puasanya dan tak boleh diteruskan. Yang keempat ialah berjima'. Berjima' ni ialah melakukan persekutubuhan antara lelaki ataupun perempuan, sama ada dah nikah ataupun belum, pada siang hari. Jika seorang itu melakukan perkara ini pada di siang hari, maka puasanya dikira batal lah. Seterusnya ialah gila. Gila ni boleh membatalkan puasa, sama ada seseorang itu gila sekejap ataupun gila yang kekal lah. Orang yang gila ni tak wajib lah orang gila tak wajib dia berpuasa lah. Yang seterusnya, yang terakhir ialah murtad. Murtad ni ialah seorang yang memeluk agama Islam lah. Perkara wajib Islam pun, perkara wajib puasa pun, dia mengatakan seorang itu perlulah Islam. Jika tak Islam, maka tak bolehlah puasa, batal puasanya. Perkara-perkara sunat yang dilakukan ketika berpuasa. Yang pertama ialah bersahur. Kedua, kita membaca Al-Quran lah. Sama ada selepas sahur tu, sementara nak tunggu subuh tu, kita baca Al-Quran dulu ke pun boleh, ataupun bila-bila waktu kita lapang kita nak baca Al-Quran. Kemudian waktu berbuka pula, kita segera berbuka pun itu dikira perkara sunat. Lepas tu kita berbuka, kita mulakan makan dengan manis-manisan ataupun buah-buahan lah. Seperti kita makan kurma dulu. Seterusnya ialah kita mestilah memperbanyakkan berzikir dan berselawat, serta memperbanyakkan bersedekah. Jika kita melakukan amal-amalan yang baik ini pada bulan puasa, maka ganjarannya berlipat kali ganda lah, lagi besar pahalanya daripada bulan-bulan yang biasa lain. Seterusnya saya akan serahkan kepada Wan untuk meneruskan perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan F1049 ingin menerangkan tentang jenis-jenis puasa. Jenis-jenis puasa mempunyai 4 jenis, iaitu puasa wajib, puasa sunat, puasa makruh dan juga puasa haram. Yang pertama ialah puasa wajib, iaitu wajib puasa Ramadan bagi yang sudah baligh dan sihat akalnya. Seterusnya puasa qada, iaitu puasa ganti pada bulan Ramadan. Seterusnya ialah puasa nazar, iaitu puasa yang dilakukan kerana telah berjanji kepada Allah untuk melakukan sesuatu kebaikan. Yang kedua ialah puasa sunat,
iaitu puasa pada hari Ashura yang akan diampun dosa setahun yang lalu. Dan seterusnya seperti puasa nisfu Syakban pada 15 hari bulan Syakban. Selain itu, puasa sunat 6 hari di bulan Syawal dimulakan dari 2 Syawal dan seterusnya. Dan seterusnya ialah puasa pada hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Yang ketiga ialah puasa makruh. Contohnya puasa pada hari Jumaat sahaja. Yang kedua ialah berpuasa pada hari Sabtu sahaja atau Ahad sahaja. Jika mahu berpuasa pada hari Sabtu atau Ahad, hendaklah digandingkan keduanya. Jika mahu berpuasa pada hari Jumaat, hendaklah digandingkan dengan hari Khamis atau Sabtu. Dan yang terakhir ialah puasa haram, iaitu puasa pada 1 Syawal pada Aidilfitri dan 10 Zulhijjah pada Aidil Adha. Dan seterusnya, puasa pada 3 hari tasyrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang terakhir, puasa sepanjang tahun termasuk puasa pada hari raya. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan tentang manfaat puasa dari sudut Islam dan sains. Manfaat puasa dari sudut Islam dan sains. Manfaat puasa banyak memberi manfaat untuk kesihatan tubuh badan kita. Ini dapat dibuktikan dengan tak jadi. Manfaat puasa tak jadi. Manfaat puasa dari sudut Islam dan sains. Puasa merupakan satu proses yang memberi manfaat kepada kesihatan tubuh badan. Ia juga dapat meningkatkan kekuatan fizikal dan mental dalam diri umat Islam. Ini dapat dibuktikan dengan seseorang itu akan merasa bahawa kekuatan dalam diri sedang diuji dengan pelbagai bentuk ujian selama mereka sedang berpuasa. Manfaat puasa juga memberi peluang untuk kita membuang toksin dalam badan. Antara toksin yang akan kita sedari pada masa puasa itu adalah mulut yang berbau, peluh yang berbau, gatal-gatal, lidah kelat dan selainnya. Ini semua merupakan petanda bahawa tubuh badan kita sedang membersihkan toksin dalam badan. Manfaat puasa juga dapat mencegah diri kita untuk tidak melakukan maksiat dan perbuatan yang tercela. Ini kerana semakin seorang itu berpuasa, semestinya semakin berkuranganlah potensi untuk melakukan kesalahan itu. Kerana bersabar untuk tidak melakukan perbuatan yang salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Secara kesimpulannya di sini, dapatlah kumpulan kami simpulkan bahawasanya puasa dapat memberikan kesihatan tubuh badan yang sihat. Ia juga dapat melatih hambanya untuk melengkapkan diri dengan perbuatan akhlak mulia seperti sifat sabar, pemurah, rajin, penyayang dan bertimbang rasa. Ia juga dapat mendidik manusia supaya mengenal diri bahawa mereka
adalah hamba Allah yang serba kekurangan dan sentiasa mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam seharusnya bersyukur dan beruntung kerana Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberi ganjaran yang setimpal kepada hamba-Nya yang berpuasa dan tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang olehnya. Seterusnya, puasa ini juga dapat menjadikan kita seorang hamba yang berguna. Ini dapat dibuktikan dengan kita dapat menghindarkan diri kita dari melakukan maksiat dan perbuatan yang tercela. Puasa juga akan mendorong kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengharapkan agar puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.